Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat petang. Anda bersama dengan saya Jas Suzuran dalam rancangan Lek Lu. Ni nak tanya semua apa khabar, sihat Kalau sihat, kalau cakap apa happy, apa kata anda semua, tolong abaja untuk tekan butang share, butang like, butang subscribe. Seperti biasa, topik-topik yang kita akan bahas pada hari ini, topik-topik yang santai dan juga berinformasi. Sebelum kita mula, apa nak cakap, seperti kita tahu, isu yang panas sekarang ini iaitu COVID-19, coronavirus. Jadi apa nak pesan kepada anda semua, kawan-kawan yang berjaya, supaya kita ambil langkah berjaga-jaga, di mana banyaklah minum air kosong. Lepas tu kalau nak keluar rumah, nak pergi kebun ke, nak pergi shopping ke, nak pergi bercucuk tanam ke, jangan lupa pakai mask. Supaya kita ni orang cakap apa, terhindar daripada isu COVID-19, coronavirus. Dalam bracket nampak sedikit kan? Itu hari trend nak sebut tu. Jadi, sebelum kita mula ni, Abang nak cakap sikit lah. Apa yang kita nak borakkan di topik minggu ini, macam Abang cakap tadi, topik-topik yang santai dan juga berinformasi. Jadi, Abang tak nak berceloteh panjang. Jadi, kita let lu dengan clipping ini. Jadi tetamu kita untuk rancangan Let Lu minggu ini bukan calang-calang. Beliau viral dengan kepetahan beliau berbahasa Mandarin ataupun menyampaikan berita dalam bahasa Mandarin. Yalah, seperti biasa kita tengok, kalau tengok berita Mandarin kan, orang ataupun ialah orang yang berbahasa Cina yang menyampaikan berita tersebut. Tapi RTM mencipta sejarah di mana mengetengahkan penyampai yang berbahasa Melayu untuk menyampaikan berita dalam bahasa Mandarin. Memang power, jadi kita tak nak orang cakap apa, buang masa. Ni, Abang nak kenalkan tetamu kita untuk minggu ini, Rashidah Abu Johan. Ni hao ma? Hao. Ni 叫什么名字？我叫拉斯达，我这假是素人呢，你几岁？我32岁。啥是人设的？betul ke? Yang depan tu faham lah. Yang last tu macam... Dia macam dah nak masuk kepada belah-belah kemaman tengah ni. Dia tak tahu slang yang mana. Dia sebab. Tapi ada bakat tak untuk orang cakap apa, menyampaikan berita macam saya lagi. ada? Boleh. Kak, apa khabar Kak? Khabar baik. Boleh tak? Okey, ceritakan sikit permulaan. Permulaan dia daripada 2011. 2011 je? Yes. Berapa tahun like... 12是吧9 9 tahun lah. Kiranya tahun ni. 9 tahun. Lama tu. Okay, lama lah. Macam mana boleh terlibat dalam... Sebab mula dia daripada 2011 tu, saya masuk dekat RTM and then sebagai penerbit rancangan. So masa tu saya ditempatkan di newsroom. So masa tu dekat general news. Maksudnya dalam bahasa Melayu lah. General news, lepas tu business desk. So daripada situ saya belajar tentang wartawan, tentang news, and then pada tahun 2016 kot. Dalam 4 tahun lepas tu saya ditawarkan untuk masuk dalam ke Mandarin desk. So daripada situlah permulaan dia. So masa mula yang tadi tu kat sini tadi kan, yang 2013 tadi tu kan, kat sini tadi. Okey, masa masuk tu dah orang cakap apa, bukan lagi orang cakap apa, bukan lagi Mandarin punya... mulanya dia belajar dekat berita dalam bahasa Melayu lah. Bukan start dengan Mandarin. Bukan, sebab dia nak belajar daripada situ dulu. So ditawarkan untuk buat yang Mandarin tu pada after 3 tahun selepas ni. Sebab bos tahu macam kita ada tahu bahasa Mandarin. So macam dia kata nak try untuk berita bahasa Mandarin tak? Gitu macam... tahu bahasa Mandarin, why not try something new, something yang kita tahu, asah yang kita apa yang kita ada. So saya terima lah. Tapi dia bukan terus-terus baca berita bahasa Mandarin. Saya buat daripada belakang tabir. So daripada suara latar, daripada pergi interview dekat luar, tulis skrip, semua tu saya buat
step by step. Berperingkat lah. Macam berperingkat naik lah. tangga lah. Bukan kata naik lift terus sampai tak. Bukan maknanya- jet dan bukan apalah. Bagi dia nak tanya banyak lagi ni. Tapi kita sambung selepas ini. Let lu. Alright, kembali bersama dengan saya Jas Suzuran dalam rancangan Let Lu. Nak share ni, Let Lu. Dah share ke belum? Let Lu. Tak share lagi? Let Lu. Kalau tak share lagi, kena share sekarang lah. Tak payah nak let Lu, okey? Jadi sebelum kita sambung, Abang nak pesan sikit. Kebelakangan ni banyaklah orang duk sebarkan berita palsu, dek. Okay, kalau boleh kita janganlah sebarkan berita palsu sebab kita tak tahu apa disebabkan tindakan tersebut yang boleh menyebabkan seseorang tu ada masalah ke apa. Jadi kalau boleh Abang nak pesan kepada anda semua yang tengah tengok Abang ini, janganlah kita terlibat ataupun menyebarkan berita palsu dan janganlah kita mudah percaya dengan berita-berita yang kita tengok. Kalau boleh kita siasat dulu, jangan terus percaya, dek. Sebab dekat dalam nampak tangan getak. Tak tahu kenapa. Kalau tak pasti jangan kongsi. Lepas tu kita pula bila dah baca berita tu kan jangan terus percaya. Kita siasat dulu, bila dah barulah kita share. Jadi kita sambung kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang sangat hebat, Rashidah Abu Johan. Kita panggil Shida. Yes, Shida. Shida, boleh tak kongsikan bagaimana orang cakap apa permulaan belajar bahasa Mandarin ni? Is it hard? Permulaan dia daripada sekolah rendah, lepas tu sekolah menengah. Tapi sebab bagi saya tak kira kita belajar bahasa apa pun, yang pentingnya ada persekitaran tu. So kalau belajar daripada sekolah rendah memang murid-murid yang sekeliling kita memang cakap bahasa Cina. Macam saya lah kan, sebab saya punya circle ni memang banyakkan Mak Saleh. Jadi when we at home and then we speak English, and at that time and then we was like, you know what I'm saying, kita dah biasa. Jadi bila kita dah biasa, sebab kita praktikkan benda tu. Yep. Jadi disebabkan tu lah macam senang sikit lah nak belajar kan, nak bercakap bahasa Mandarin. Dia kalau macam kita tak ada pelajaran yang formal pun, tapi kalau kita ada persekitaran tu, senang untuk kita belajar. Okay, saya ada perumpamaan. Contoh seseorang tu sambung belajar, contohlah kan, dia orang KL lah, pergi sambung belajar dekat Kelantan. So bila dia belajar kat Kelantan, dah 2, 3, 4 tahun, tak ke Kelantan mamat tu kalau datang balik kampung. Bukan apa ni, orang lain je. Macam Cina tu duduk Kelantan pun. Yes. Dia orang fasih untuk berbahasa Melayu dan Kelantan. Okey, faham. Jadi, ini kira soalan awak cakap apa, asal salah. Okey, selepas dia tular, dah viral, so ada memberi apa-apa kesan dia lebih ramai orang memberi perhatian terhadap Mandarin News, terhadap RTM. So macam, yelah bagi saya macam viral tu, kalau dalam masa media, mesti macam semua orang pernah dengar macam tak kira lah good ataupun bad publicity tu is still publicity. Tapi kita tak nak lah yang bad publicity tu macam apa ni, jantung tak boleh ikut kan. Kita nak let lu je kan. So macam yang positifnya sebab macam kita boleh, kalau kita buat dengan baik, kita boleh mengangkat nama RTM, boleh angkat nama diri sendiri, boleh angkat nama family, nama Melayu semua kan. So and then bila viral tu, orang akan tengok. So macam apa yang kita buat tu, kita macam tak ada rasa, kita buat tak ada orang tengok pun, macam tu lah. So macam kita pun dapat feedback. Kalau kita buat bagus, orang akan okay bagus. Kalau tak buat bagus pun, macam orang akan cakap mana yang perlu perbaiki. So kita akan ada macam interaksi semua tu kan. Kita rasa seronok untuk menyampaikan. Faham. So daripada segi populariti pula, ada tak macam bila dah viral, bila dah tular tu kan macam-macam lah, terima undangan, pergi ke sana, pergi ke sini. Daripada segi tu macam mana pula? Ada tak? Adalah orang tanya macam boleh pergi buat aktiviti ni ke, aktiviti tu ke. Tapi bagi saya macam bestnya sebab macam orang akan panggil untuk berkongsi tentang macam mana belajar bahasa Cina, macam mana perlu ke
ialah orang semua belajar bahasa yang selain daripada bahasa yang biasa, macam bahasa Inggeris, bahasa Melayu kan. So macam kita boleh maksudnya spread the positif punya apa ni? Faham. Bukan aura lah. Dia macam tadi. Output ke? Bukan. Outside ke? Jap. Dia macam Tadi jap. Berhenti ke out tadi kan? Jap. Out. Ke kita fikir je gitu? fikir nanti lah. Jadi overallnya masa dah tular tu orang cakap apa negatif tu tak adalah motif pada positif sebab orang macam impress kan. Negatif tu kita sebab satu benda bila dia akan jadi viral, so macam mesti ada yang positif, mesti ada yang negatif, tapi alhamdulillah setakat ni lebih kepada yang positif. Yang negatif tu sikit-sikit lah. Kita tengok macam senyum-senyum tak apalah. Itu biasa. Biasalah. Orang cakap apa, orang putih cakap apa, keyboard warrior. Keyboard netizen. Netizen. Apa ni bawang-bawang? Bawang. The bawang people lah. Benda tu biasa. Yes. Even kita buat macam mana pun still ada juga benda tu. Yes. So daripada segi Kak Syida punya ni kan. So what is your like future plans? Maksudnya harapan dah ke? Future plans. My future plans lebih kepada nak macam meneroka bidang pengacaraan kot. Jadi nak beralih kepada mengacara? Nak kondonnya nak lah. Saya punya ni ke? Tak boleh. Ni mungkin dalam bahasa Cina punya lah. Wah, sawadikap pun mai dan cakap kau mai mi kat non mai lap mai mi sao kau nak roi mak swai mak. Ui, no now. Nampak mungkin tak? apa ni let lu saya buat fang song isya. Oh, satu cuman dah. Sosial. Okey. Jadi kepada anda semua, okey. Sebenarnya kita ada game nak main. Okey. Apa game apa? Tak tahu. Let lu. Kembali bersama dengan saya Jasuzuran dalam rancangan Let Lu. Okay, kita dah lihat teaser tadi dan sekarang dah tiba masanya untuk kita bermain games. Di mana games ni kita perlu meneka peribahasa. Okey. Dia punya peraturannya adalah saya akan melakukan peribahasa gerak tubuh tapi dilarang untuk mengeluarkan suara. Jadi kalau saya buat macam gini-gini dia punya peribahasa tu kan. Jadi kalau akak tak dapat teka, saya yang kena denda, makan roti. Okey. Kalau akak yang buat peribahasa saya tak dapat teka, akak yang kena denda makan roti. So kalau saya lapar saya boleh tak payah teka lah? Dia kalau macam dapat jawab kan, okey dia boleh setiap order lagi. Okey kalau boleh nasi goreng itu telur mata, tu kalau boleh kurang sayur, lepas tu bagi air 1 jam. Ayam penyet. Ayam penyet boleh siap boleh order. Kalau tak boleh kena makan yang telah disediakan. Jadi saya dah ada peribahasa yang saya nak buat sekarang ni. Okey, saya rasa saya akan buat yang terbaik. Ini game kita meneka peribahasa. Jadi ini adalah sangat bagus kerana kita memperkasakan bahasa peribahasa kita. Nampak? Nampak cerdik kan tu? Jadi kepada anda semua jangan lupa like, jangan lupa share. Benda-benda percuma tu jangan lupa tekan. Sebab bila kita nak share, kita nak like tu semua percuma geng. Jadi tak perlu bayar pun. Jadi tekan benda sudi. Dah ready kak? Saya dah hadir ni. Okey. Saya dululah buat boleh je. Ini peribahasa saya dah ada kat sini. Jadi saya akan buat peribahasa. Akak kena teka, akak kena fokus. Sebab kalau anda tak fokus, tidak menggunakan IQ sebanyak 200%, kemungkinan besar akak tidak boleh jawab. Okey, insyaAllah. Okay, you ready guys? You ready? Right, so peribahasanya ialah kacang lupakan kulit. Okey, ayam penyet. Pedas. bagi pinang belah dua. Anak mak ni cerdik mak. Kita dah tak ada speech dah mak. Bagus. Jadi disebabkan kami berdua ni terlalu cerdik, jadi kita akan ada satu bonus round which is peribahasa ini akan diberikan secara spontan oleh kita punya penerbit. Jadi jom kita tengok. Osom dulu. Awesome Ingat lagi macam main ni. Kita kena awesome Kita nak main tiga perkara, batu, air, Okey.
One. Som. Siapa menang ni? Ini apa? Burung kat Syida menang. Batu macam mana? Batu macam ni. Burung makan minum air. Oh, batu macam ni. Burung Okey. Kat Syida menang lah. Batu ke? Tadi okey ni tadi nampak batu ke nampak burung? Batu. Oh ni batu. Tak ingat pun ada burung tu. Ni mungkin batu pemata kot. So siapa menang? Saya Ajam menang lah. Ajam menang. Okey, jadi kita dapat peribahasa. Sudah yang susahnya yang ni. Okey, ini peribahasanya. Okey, peribahasanya ialah dia tu bukan apa pun lagi. Tak lagi Buku. Buku. Apa dia? Ni, buku. Ha? Bertemu ruas. Oh, okey, ruas Mana ruasnya? Jangan kena makan. Jangan nak makan eh? Yes. Okey. Roti kaya tapi ada kaya yang normal. Alah, tak nak je ni. Ada garam ke? Ada garam, ada wasabi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Confirm ni. So saya kena denda makan roti sudah ada 4 kepingan. Untung lah dapat makan. Masalahnya dalam 4 kepingan roti ni, okey, dalam tu dia letak 10 gram garam. So kita kena pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ambil instastory tadi. Tahu. Tak apa. Kurus makan lah. Tahu tak saya dapat apa tadi? Apa? Roti kaya. Tapi ada garam. So bila orang tua cakap, okey, saya ni makan garam dulu daripada awak, tak sebenarnya. Saya lebih lagi garam. Jadi sebenarnya kita bila pejam celik Kak Syida, kita dah pun sampai ke penghujung rancangan Lu. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu jemputan kita. Kak Rashidah, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Saya doakan semoga Kak Rashidah punya planning di masa akan datang ni berjaya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Kita belanja sikit lah untuk let lu ni dalam bahasa Mandarin. Persilakan. 好的，我们放松一下。那今天呢，我要跟大家说的是，我们不要散播假新闻，好不好？ Jadi kepada anda semua, kalau ada penambahbaikan, anda semua boleh email ke letletlu@rtm.gov.my. Kita jumpa lagi di minggu hadapan di waktu yang sama. Assalamualaikum. 大家好。